Padamu Tuhan, aku bermohon. Dosa kami minta diampunkan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa saddiq lisani qalbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yukallimun nasa fil mahdi wa kallama minas solihin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kita ambil masa lebih kurang 15 minit sebelum Isya. Kita berbicara tentang hati. Jadi terlebih dulu saya kata selamat datang kepada pelatih-pelatih baru. Pelatih-pelatih lama tunggu masa nak keluar. Jadi apabila datang ke Masjidil Rahmah ini, kita dengan satu niat untuk mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. First thing, bila kita masuk ke tempat-tempat pemulihan, tak kira pusat pemulihan kerajaan ataupun pusat persendirian, kita akan menyalahkan pihak lain, especially mak pok kita. Betul tak? Betul tak? Betul? Itu persoalan kita. Bila kita dihantar mana-mana tempat, padahal tidak ada mak, tidak ada ayah, tidak rasa kasih, rasa sayang pada seorang anak. Apabila datang hantar ke mana-mana pusat pemulihan, niatnya ikhlas untuk melihat anak, melihat keturunannya, zuriatnya menjadi insan yang baik, bebas daripada gejala penagihan darah. Ini kepada pelajar-pelajar, pelatih-pelatih yang mana belajar agama, kita berbagai latar belakang. Ada daripada pendidikan sekolah Arabnya, pendidikan agama, ada yang belajar di sekolah-sekolah pondok, ada yang belajar sampai ke Mesir. Tapi apabila silap perhitungan, percaturan hidup itu silap, kita terjerumus dalam kancah penagihan darah. Betul tak betul? Padahal di kalangan kita ni bukan orang kata di kalangan orang tak cerdik, di kalangan orang cerdik pandai, semua berpendidikan, paling tidak SPM, ada yang diploma, ada yang degree. Tapi nasib kita bukan dianggap sebagai bala Allah Subhanahu Wa Taala, tapi anggap sebagai inilah ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 13 tahun berdakwah di kota Mekah, berbagai-bagai halangan. Betul kan Zali? Akhirnya berpindah, akhirnya berhijrah ke Madinah selama 10 tahun. Betul tak betul? Apabila berpindah ke satu tempat yang baru dengan hijrahnya, bermacam-macam dugaan dan cabaran yang dihadapi oleh Rasulullah. Tapi berkat ketabahan, berkat dipegang ini ayat-ayat syahadah tadi. Apabila dipegang syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dengan pegangan itulah Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya dapat mengharungi segala cobaan, cabaran, akhirnya menjadi umat yang mulia. Begitu juga kita. Apabila kita berhijrah daripada kancah penagihan darah,
Akhirnya ibu bapa hantar ke tempat-tempat pemulihan dengan hasrat untuk melihat anak-anak jadi baik, dengan hasrat anak-anak diberi sinar harapan untuk masa depan. Betapa kasih, betapa sayangnya ibu bapa kepada kalian. Dan tanggungjawab kita sebagai anak mentaati ibu bapa. Apabila mak ataupun ayah sebut Sianun bin Sianu, wahai anakku, mak bercadang untuk hantar kamu belajar tempat sekian-sekian, terutama Mazilur Rahmah lah, wajib kita ikut. Tidak ada boleh kata dakwa-dakwi ni, tak sih, tak nak, biar dulu. Wajib kita sebagai anak. Sebab mentaati ibu bapa itu adalah wajib. Ini first thing kehidupan untuk jadi manusia yang baik. Kalau tanya pada siapa-siapa sekalipun, nak tak nak masuk satu tempat pemulihan, semua akan jawab tak sih. Sebab hidup keadaan terkongkong, hidup dengan penuh dengan disiplin. Duduk kat luar sana, kita bebas. Nak buat apa? Boleh belakang. Curinya orang, pecah rumah orang, semua boleh. Betul tak betul? Akhirnya ibu bapa kalian hantar kalian ke Mazilur Rahmah dengan hasrat untuk menjadi anak yang baik. Pernah tak kita bertanya pada ibu ataupun ayah kalian, sehingga kan ada di kalangan keluarga-keluarga kalian datang berjumpa Mazilur Rahmah, pihak Mazilur Rahmah mengatakan, Ustaz, saya ni sebagai mak, setiap doa, setiap kali solat, kadang-kadang kami lupa untuk doakan diri kami sendiri. Kami lebihkan doa kepada anak-anak kami menjadi insan yang baik. Ini mak bapak itu. Persoalan sekarang, berapa ramai di kalangan kita yang mendoakan kesejahteraan ibu ataupun ayah? Akak tanya bapa kan? Tak pernah. Tak pernah kita setiap kali solat baca Bismillahirrahmanirrahim waladdallin. Sedekah kau mak bapak. Apa kerak orang boleh buat? Tak boleh buat. Ibu ataupun ayah bersujud di saat 2/3 malam mengharapkan anak menjadi baik. Doa, Ya Allah, bukakanlah pintu hati anakku, Ya Allah, untuk menjadi insan yang baik, insan yang terpuji. Itu makhluk. Jauhilah anak-anak kami daripada bala bencana, Ya Allah. 2/3 malam, di saat orang lain lena tidur di ulit mimpi, makhluk kita bersujud di sejadah tadi, mengadu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa ramai di kalangan anak yang bersujud 2/3 malam mendoakan kesejahteraan ibu ataupun ayah. Betul tak betul? Ini kehidupan. Tapi adakah salah? Tak. Orang kata apabila sesat di hujung jalan, kembali ke pangkal jalan. Tidak ada salah. Tapi inilah ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Persoalan sekarang, nak tak nak? Ini tanya hati. Sebab itu dalam satu peristiwa di zaman Rasulullah SAW diceritakan bagaimana Salman Al-Farisi ingin datang bertemu Rasulullah dengan niat untuk membunuh Rasulullah. Betul tak Ghazali? Tapi di saat dalam perjalanannya menaiki kudanya, Salman berbicara pada hatinya, wahai Salman, apa yang kau inginkan dalam hidup kau, wahai Salman? Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala memberi hidayat pada Salman dan akhirnya bertemu Rasulullah. Akhirnya mengucap 2 kalimah syahadat. Betul Ustaz? Betul. Siapa Salman? Merupakan sahabat Rasulullah, berasal daripada
Parsi. Sebab tu kena belajar sirah junjungan. Tanggungjawab kita sebagai seorang anak lelaki, apabila tidak ada lagi ayah kita, tanggungjawab kita sebagai anak lelaki yang akan menjaga ibu tadi. Islam mudah, Islam ni jangan menyulitkan. Hati Islam ni kadang-kadang kita ni berzikir, kita solat di saat kita mabuk. Mula cari Tuhan lah. Gila orang habis buat kita. Kacik cari Tuhan, Tuhan duduk seller kau. Bukan Tuhan makan buat kita kau. Sedangkan kita fardu ain pun tak habis lagi. Kita tak fiqh tadi. Betul Ustaz? Sebab tu kita kalau tak selesai fardu ain tadi, tak boleh menikah kita. Tak boleh berkahwin. Bukan dalam kitab fiqh itu ada berkenaan dengan munakahat ya. Berapa ramai di kalangan kita mengabaikan berkenaan dengan perkahwinan. Berapa ramai terpandang angkat adat besar. Berapa ramai? Ni aku Melayu betul. Innamal a'malu binniyat. Gapo-gapo tu bergantung pada niatnya. Betul, kita bersirai. Tapi apabila Islam, belajar. Lagu mana niat? Akad adab besar. Telah baca buat demo kali. Ramai-ramai. Bagaimana cara, apa yang sunatnya, apa yang wajib dibuat di dalam angkat adab besar. Kita tahu munakahat perkahwinan, bila ada saksi diijab dan kabul sah nikah. No. Sebab tu berapa ramai ibu-ibu, ayah-ayah datang bertemu dengan, tak kira lah, sama ada agensi terhadap kebangsaan ataupun pusat-pusat pemulihan persendirian, datang mengadu tentang nasib anaknya. Ustaz, tolonglah anak saya keras hati. Keras hati anak. Kenapa keras hati anak? Apabila anak terlibat dengan gejala penagihan dadah, berapa ramai yang lembut hati? Ini kena fikir. Takkan nak basuh dengan cukup kita. Ambil cukup kita telah cukup lembut ke hati anak. Ini yang mana bergelar suami, yang mana bergelar ayah tadi. Bapa Mai, dia dah kahwin. Bapa Mai, angkat tangan. Angkat tangan, dah kahwin. Angkat betul-betul. Pernah tak kita tanya di mana tanggungjawab aku sebagai seorang ayah? Kita sendiri Al-Quran pun tak mana baca. Bismillahirrahmanirrahim. Setakat tu saja. Lagu mana tanggungjawab kita sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah? Berapa ramai, berapa kali kita berjemaah dengan anak? Yakin tak percaya apabila kita terlibat dengan gejala penagihan dadah, seolah dia faktor genetik dan tidak mustahil anak kita akan mengikut jejak langkah kita dan kisah ada. Betul? Ini masalah. Jadi apabila datang ke Masjidil Rahmah ini, hasrat kita satu je. Kita ingin bebas daripada gejala penagihan dadah. Kita bukan jahat. Kita bukan penjenayah. Kita cuma sakit. Apabila terlibat dengan dadah, kita sakit sebenarnya. Pemikiran yang tidak menentu. Itu tak termasuk lagi halusinasi. Bercakap seorang diri sampai ke sudah. Tengok pada raut wajah. Masuk bilik nanti cuba tengok kat cermin. Allah Subhanahu wa taala kurniakan kita raut wajah yang cantik, handsome.
Tapi berapa ramai kita yang merosakkan kanser man kita ni, menjadi serabai, tak apa-apa. Cakap oleh dinding. Kalau bab cakap, kita lah raja. Segala-galanya kita. Hebat. Setengah-setengah tu bila datang jumpa hari pertama, tepuk dada. Saya ilmu penuh di dada Ustaz. Dan Ustaz Agromi lah mengaku kan Ustaz. Ayah saya bekalkan saya Al-Quran. Al-Quran ni saya pegang. Kita pun suruh dia buka Quran. Baca. Dia boleh tanya nak baca ke apa. Apa lagu mana? Kita suruh baca mukaddam tak boleh. Suruh sambung mukaddam. Bukan kata suruh tinggi-tinggi tak. Ni sampai asyik baik kita tak suruh. Sambung aku baca. Alif Lam Mim. Dia pun tengok muka kita. Surah ke apa? Sedangkan dia bawa Al-Quran, dia kata mukpok dia bekal Al-Quran. Sedangkan ilmu itu wajib dicari sebagai kita Islam. Dan apabila berilmu, wajib beramal. Berapa ramai kita beramal? Tak. Berapa ramai kita jaga solat? Tak. Nafsu. Semua Allah Subhanahu Wa Taala berikan nafsu. Tapi adakah nafsu kita ni nafsu haiwan? Siapa ketuk penuh rogo mampu lah. Babi ke? Bukan kita jahat tak. Tapi apabila kita didorong, dipandu oleh dada kan, rosaklah kita. Fikir. Malam ni kita cuba berfikir. Di saat kita berzikir. Betul tak betul? Boleh tak boleh? Semai niat aku biar ada satu keinginan. Ni kadang-kadang masuk pusat pemulihan dada, tak kira kerajaan atau persendirian, tidak ada satu niat untuk berubah. Tak pernah semai niat tadi. Sepatutnya niatlah. Bangunlah 2/3 malam solat hajat, ya Allah, aku ingin kembali ke jalan-Mu ya Allah. Sucikanlah jiwaku ya Allah, bersihkanlah hatiku ya Allah, bagi mencari redha-Mu ya Allah. Silap, semua manusia silap. Sebab kita manusia biasa, tidak lepas daripada salah dan silap. Semua buat silap. Tidak ada manusia yang tak pernah buat silap. Sebab tu saya menyeru, di saat kita masih ada ibu, di saat kita masih ada ayah, berbaktilah. Jadilah anak yang baik. Kalau kira ibu kalian, ayah kalian tak pernah minta duit dengan kalian, cuma minta satu aja. Kalau nama mak cuma minta satu sahaja, jauhilah daripada penagihan dana dan jadilah anak yang baik. Betul kata betul? Jadi sebelum ajar, berbaktilah. Yang terlarang itu godaan. Bagaimana untuk sahut, untuk hapuskan cabaran dan dugaan hidup tadi? Solatlah. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Betul kan tadi? Sesungguhnya solat itu mencegah daripada perbuatan mungkar. Rajin macam mana? Belajar untuk beribadah. Bagaimana? Cari ilmu. Malas macam mana kita? Wajib solat. Sakit, solat. Demam, solat. Letih, penat, lelah,
Semua kena solat. Dengan tanggungjawab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni kadang-kadang konuk tak kena. Bila semaya subuh kan. Bila TML akak tanya, kita tanya lepas jegam. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Kita pening. Konuk tak kena. Sopi mana sopi? Darjah 14 kali semaya. Dan tak apalah. Apabila kita salah, kita cuba mencari satu jalan bagaimana untuk keluar daripada kesalahan tadi. Ni kadang-kadang kita ni naik motor terkejung lubang tolong, belok rel motor. Itulah andaian kita. Hari ni keluar daripada pusat pemulihan, mana-mana tak kira lah, pusat pemulihan ada kerajaan dan swasta. Esok cari saing, cari sahabat, cari kawan. Pergi dulu bewa tak? Tak boleh kau umur 40 tu 14 kali kat polis dengan IDK. Palah ke mana? Tubik masuk tubik. Sampai lupa usia. Umur apa? Umur baru 40. Belajar tak pernah belajar. Kerja tak pernah kerja. Makan tidur. Makan tidur kan? Kat penjara. Ini masalah kita. Cuba nekat sekali. Tekad. Aku suka tak suka, aku ingin berubah. Mungkin tidak hari ini, mungkin tidak besok, mungkin tidak lusa, mungkin tahun depan. Allah Subhanahu Wa Taala beri kita hidayah. Melalui apa? Melalui solat. Sebab kita jadi baik. Sebab tu jam muka kita ni nur. Lain. Orang tak pernah kena air semaya. Lain orang dengan hak semaya. Jadi apabila datang Mazlur Rahman, nekat sekali. Ni duk tak lepas tengok pagar nak rokah. Cakap. Cakap nak baik, kita nak tambah pagar. Kau tinggi, kau dia lepas. Tapi masa kita buka pagar, tak silap lagi, mak dah. Oh, siapa nak lagi main nak buka pagar ni? Tak silap. Lepas mata mamak juga. Dia lepas pagar. Lompat pagar ke nipu bapa. Oh, situ makan tak cukup. Situ ada kidera. Tu di situ begitu, di sini begini. Kita mopok lah, hak gang mopok. Seledar, tak apalah. Duduk di rumah je, duduk baik-baik. Anak kata apa? Anjuk, tak apa, 10 hari sehari dah. 10 hari sehari. Pergi kuda lah pengya. Paruh batai lagi tu Suria. Lepas tu main pok kita. Mok dekat Jaya, orang anak kita baik tu. Jalan tu. Rupanya orang kita tolak ketika gitu ya, pergi kuda bos putih dekat. Boleh duk tipu mak pok. Nak jadi baik, betul-betul baik. Ni ada kadang-kadang ni royak kau mok. Bah, saya ni tak boleh duduk rumah ni. Duduk rumah makin teruk. Lepas tu, nak pergi mana? Pergi Mazlur Rahman lah, tolong bos. Datanglah sini 2 hari je. 3 hari masuk air ketiga merempik. Hari keempat, kantoi. Lokap 2 minggu, padan muka. Ingat tak je betul-betul jadi baik. Dia kau nak jadi baik bukan susah. Pegang solat. Dia datang ke Mazlur Rahman ni belajar solat. Belajar Quran. Duduk dalam bilik tu jangan duduk sembang. Oh, kita duduk di rumah skandal kadang-kadang kena. Oh, skandal sama. Skandal sama kena. Wah, betul skandal.
200 butir Skandar. Gila uang. Gila selipar tak jalan. Sokong Skandar. Sepanjang ni gila dah. Duk main gila dinding macam. Berapa ramai yang terlibat dengan gejala pedagang dadah sekarang, pil kuda di Kelantan, halusinasi, simptom gila. Berapa ramai? Kebanyakan yang datang Mazrul Rahman ni separa gila ni. Betul tak betul? Betul. Jadi minta tolong, pandai lah, cukup. Kalau kita lepak pagar, kita tak jadi baik dah. Sedegi-degi mamak tu mulu ya Allah. Mula-mula masuk dah tanya dah kat aku. Siapa kena habis ni? Kecik nak balik awal macam tak boleh. Cukup depo. Bapa aku kata tak boleh balik awal. Sebab dia banyak bantu aku. Guru-guru dia, orang panggil guru nyamuk. Asyik tu. Dia ada satu nilai persahabatan dia. Ya, aku bukan ustaz, tapi akulah kawan kalian. Aku boleh rasa denyut nadi kalian. Apa keinginan kalian? Rata-rata datang jumpa kat pejabat aku, bos, saya nak jadi baik. Itu saja. Ni ada mari jumpa, kita teringat komok saya duduk kita tak je benggeng dengan mok kita. Lepas tu bukan pakai cari mok dok ke. Lepas tu cari kuda. Mana pak baru ni? Pakat langit. Malu. Seorang tu ya. Seorang lagi. Lepas tu tak telefon ke mok dia, mok tak boleh kira podok nyetel dia mok. Ingat kita ni jahat. Pusat Pemulihan Dadah mengamalkan satu akhlak, hikmah tadi. Diasuh, diajar cara hikmah. Buat apa kita nak pukul? Buat apa kita nak dera? Itu bukan masalah. Cuma kita sakit. Dan royak teringat komuk lah. Tu okey lagi. Mari jom bawa balik sagi apa? Kita baru ni tinggal kambing puting dah tu, beranak esok lah. Ada ke? Kalau kita tanya demo kepok ibu kambing tu, dok dia tak ajar. Ini masalah. Jadi ubahlah hidup secara hipokrit. Udah, jangan hipokrit dalam hidup. Kalau nak jadi insan berjaya, ikhlas. Jangan hipokrit. Jangan tipu siapa. Jangan tipu mokpok, jangan tipu kerajaan, jangan tipu kawan. Apabila kita terlibat gejala penagihan dadah, apabila dihantar ke pusat-pusat pemulihan yang kerajaan, berapa banyak kita guna duit rakyat. Nak minta maaf siapa esok kita? Pak mula duk kecek, kita dalam kubur esok duduk sore ya. Ada lakon nasi, ada bidadari, ada bidadara apa? Siapa tahu tu kecek. Jadi fikir-fikir. Tanyalah lama-lama ni, pernah aku pukul tak? Pujuk manjang. Pujuk. Semalam pukul 1 pagi nak tidur. Ada mari dalam bilik semalam, bawa tidur dah. Dia tak tengok kita selimut dah. Nak ngadu nasib. Itu baru betul. Tak buat keputusan sendiri. Ni tak kita. Masuk mana-mana buat keputusan sendiri. Pajak pagar lah. Bila dapat tangkap, apa nak balik? Lari ke pagar. Ingat kamu. Kita bertanya, agak-agak balik jumpa mok dulu ke jumpa saing dulu? Jumpa saing, kena sebuti, baru tak kecek dengan mok ni lah. Ini masalah. Kalau ikut marah-marah
Sampai ke pecah hatak surau. Ya Allah, zalim kita. Seminggu sehari tak boleh semai Jumaat. Bocor dah lah musim haji. Fikir. Oh, bila dia mari kita ingat dia ingat kita nak pukul dah. Siap bagi roti lagi. Mana mak? Lapang. Lepas tu bagi rumah tak boleh makan dia. Siapa kalau pergi kita makan? Ada guna pukul kita? Tak ada kan? Kita tak guna pukul. Buat awak. Jadi itu sebagai mukadimah. Jadi kenali dah diri kalian, bercakaplah dengan hati kalian bahawasanya aku anak yang baik, keturunan yang baik, dan datang ke Masjidil Rahmah satu mencari satu bentuk perubahan. Agama belajar kalian lebih hebat. Belajar agama kalian lagi hebat. Tapi sakit dengan penagihan dadah. Jadi start pada hari ini kita akan buat satu program percakapan lah, yang belajar cakap kita. Jadilah pendakwah kecil-kecilan. Bila duduk dalam bilik pun ada kecek. Duduk kecek dua rumah kita kena program 4 hotel. Mari klik dok pak pagar aku pun boleh sekarang siapa lu atau opo-opo mu buat sarukmu, aku buat saruk aku. Itulah kita. Cuma ingat, andai kata kita menghasut seorang kawan, berada dalam suasana yang baik tadi, kita pun hasut kawan, kita pun lari dengan kawan, akhirnya kawan kita terlibat sampai ke mati, terlibat dengan jalan penagihan dadah. Berapa banyak kita menanggung dosa ya? Fikirlah. Kita menyusahkan keluarganya. Keluarga kita tak apa, tak susah, mau kita pandai berlakon dah. Akulah Shahrukh Khan. Jadi fikirlah. Setiap keinginan pasti Tuhan beri. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Kena usaha. Yang pepeh tak akan datang melayang, yang bulat tak akan datang bergolek. Susah. Balik pada konsep hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui berbagai bentuk rintangan, dugaan. Tapi di akhir kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di zaman Khalifah Rashidin, Islam berkembang. Begitu juga kita. Apabila kita hijrah daripada kancah penagihan dadah tadi, datang ke Masjidil Rahmah dengan satu tekad dan nekat, aku ingin jadi insan yang baik. Jadi cabaran, dugaan, itulah jihad. Mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekian, kita jumpa di lain kali, lain waktu. Kita akan bercakap tentang hati, kehendak masing-masing. Wallahu a'lam.